faridatul faraid ni. Kosak yang bercampur. Kosak yang bercampur. Ialah pekerjaan dunia. Mengajar pekerjaan akhirat. Mengajar pekerjaan akhirat, tu imam pekerjaan akhirat, tu bila pekerjaan akhirat. Memandikan jenazah pekerjaan akhirat. Fardu kifayah mandi jenazah. Mengkapangkan jenazah pekerjaan akhirat. Sembahyang jenazah pekerjaan akhirat. Gali kubur nak ke bumi ke jenazah pekerjaan akhirat. Tapi semua tu akan diberi duit. Semua tu ada imbuhan belaka. Buburlah nama gapo pun. Sama ada gaji, allowance, imbuhan, duit minyak, apa lagi panggil? Apa lagi? Faham tak? Gaji ke, allowance ke, imbuhan ke, duit minyak ke, duit poket ke, apa lagi duit? Buburlah apa pun. Itu panggil apa? Dunia belaka. Jadi mengajar kerja akhirat tapi dapat duit. Terimam kerja akhirat dapat duit. Terbila kerja akhirat dapat duit. Menguruskan jenazah contohnya kerja akhirat dapat duit. Tak. Apa tu macam mana niat? Tu niat kena jaga. Duit perlu, itu kehidupan. Bukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas dilantik menjadi khalifah, pagi esok pikul kain nak pergi niaga pasar. Dah Sayyidina Abu Bakar ada keluarga. Sayyidina Abu Bakar ada keluarga. Khalifah kerja akhirat. Makan minum keluarga, Sayyidina Abu Bakar kena berniaga lah. Pergi pasar lah jual kain baju. Berniaga. Sayyidina Abu Bakar marin tu dilantik dia khalifah. Esok kena gini. Cari nafkah keluarga lah. Kerja khalifah, kerja akhirat. Saya nak mau pun suruh balik saraan keluarga, ambil daripada duit Baitul Mal. Kerja akhirat Sayyidina Abu Bakar ni tiba-tiba belanja keluarga, duit daripada Baitul Mal. Itu dunia tu mari. Tak ada. Sebab kalau lah nak berniaga, nak jadi khalifah macam mana? Kalau nak kerja buat, nak mengajar macam mana, nak jadi tu imam jaga masjid macam jaga waktu, jadi tu bila nak waktu macam mana? Kalau dia kena kerja suku sembang. Kalau dia kena kerja suku sembang, nak masuk dalam kebun mana apa, kalau ada orang mati, mana haji nak tolong mandi mayat orang mati? No, dalam kebun. Kat mana? Mungkin cari lah. Boleh tahan. Tak jumpa cari kesak dalam kebun kan? Jadi untuk supaya dapat penuhkan masa untuk khidmat akhirat tu, ada dunia imbuhan. Apa tu macam mana hati? Hak ni semua orang wajib kena pelihara hati. Ni kata kena ngaji semua ilmu tasawuf ni. Itu contoh dengan duit. Riak ni bukan hanya kerana duit. Lepas tu riak di antara kerana pujian, kerana sanjungan, riak juga. Sebab apa kita ni, kita katalah contoh di kalau masjid ada allowance, ada gaji. Kalau di surau tu imam sukarela, tak ada gaji, tak ada allowance. Tu bila sukarela, tak ada gaji, tak ada allowance. Lepas tu sahih ikhlas hati masing-masing. Terkadang orang jadi imam ni tujuannya apa? Tujuannya kerana nak duduk depan, sebab dia bangga jadi imam. Termasuk sifat mazmunnya hubbul jah, kasih kepada kedudukan. Ni kedudukan. Imam ni kedudukan lebih ni. Tahu tak? Try naik di imam. Oh, luah lepas hidung. Duduk depan, bayang. Try naik. Kita duduk depan. Kita semayang pelahar, orang jadi pelahar. Kita semayang ekspres, orang jadi ekspres. Ikut kita belakang. Tapi ada seorang tu dia gurau ke dia apa, wallahu alam lah. Tapi orang gurau balas tu. Ni bukan tu imam masjid lah, tu imam surau sukarela. Saya tak mau jadi makmum, nak dia tu imam. Dia memang dia boleh tu imam. Sebab dalam ramai-ramai tu dia pandai lah. Memang jadi tu imam jugalah. Tapi tu imam surau ni dia mana dululah dia tu imam. Dia adalah gila-gila gitu lah. Dia bukan ada alam apa. Tapi dia jadi imam sama, tak mau jadi makmum. Apa? Dia kata jadi makmum ni kena tunggu punggung ketua imam, dia kata. Tak.
Kalau kita duduk imam, orang tak tunggui punggung kita tunggui punggung kau orang. Faham tak ni? Kalau kita duduk belakang orang tunggui punggung kita masa rokok, tunggui punggung kita masa sujud, tunggui punggung kita. Lagi belakang sah, lagi parok kena tunggui punggung kau orang. Marilah lambat-lambat. Duduk sah belakang, daripada sah depan tunggui punggung kita je. Duduk belakang. Tak mahu kena tunggui punggung, duduk jadi tok imam. Tok imam tak ada kena tunggui punggung kau orang. Kita itu tunggui punggung pada orang lain. Oh, dia kata gitu. Sebab tu ada tok imam tak mahu dia makmum. Tak mahu kena tunggui punggung kau orang lagi. Gurau ke apa ke wallahu a'lam kau nak cakap balah tu. Oh, gitu mula tok imam ni. Nak tunggui punggung kau orang. Maknanya kalau kita katalah, ni orang panggil dia kadang-kadang berebu. Ni cerita hak realiti, berebu. Tak ada gaji tok imam ni. Tok imam kampung tak gaji masuk surau. Ada elang berebu. Nampak je saingan dia. Dari imam 2-3 orang ni apa sangat. Nampak je siapa motor dia, kom. Ada kom. Takut dang kawan tu naik. Besar kawan tu daripada dia. Kalau dia umur 2 tu, dia kena berundur, boleh ke kawan tu. Adalah lebih kawan tu daripada dia. Dia nampak kawan tu tukar motor je, suruh duduk bila komat. Nak dia tak imam ni. Sebab apa? Elang tak ada, gaji tak ada. Kalau kita lillahi ta'ala, dah kalau hak baru siapa tu lebih layak, pergi ke dia lah. Apa kita nak jemput kitanya? Apa tujuan? Ni kadang-kadang kerana suka kepada kedudukan. Suka duduk ke hadapan, menjadi kepala orang. Suka kepada pujian. Tapi ni atas niat masing-masing, tak ada nak bubuh ni. Tak ada orang boleh baca niat orang ni. Ini hati kita masing-masing. Kadang-kadang Bilal, dia tidak ada elang surat. Mana awak tu ada sokmo. Semestinya dia ikhlas. Ikhlas ni bak hati masing-masing. Kadang-kadang sebab apa nak bang cepat biar dia bang hak mula-mula sekali, mana dia lah hak jaga waktu sokmo. Kerana dunia juga, bukan kerana Allah. Kerana dunia orang panggil, bukan kerana Allah. Mana tak semestinya kata duit, gaji, elang saja menyebabkan terbatal keikhlasan. Bukan kerana tujuan lain pun boleh membatalkan. Ini keikhlasan kita bukan semata-mata kerana duit. Mana dunia buat emak duit, buat emak apa. Lepas tu kita yang ada bersoal. Saya tak mau semayang majlis kerajaan. Sebab apa? Sebab gaji belaka. Gaji tak ikhlas dia bubuk. Jangan bubuk gitu. Sebab masing-masing ada kehidupan. Kalau tidak ada gaji allowance, macam mana mereka nak tumpu kepada jaga masjid? Lepas tu niatnya macam mana? Niat masing-masing wajib kena jaga hati. Lepas tu tetap dah. Dulu allowance dalam 300 ke berapa. Ni mahal. Ni hak jabat agama lagi, hak jakim lagi, hak tak silap gitulah. Dia ada 2 saluran ke apa ni. Siapa ke peringkat sudah tidak boleh bertugas kerana uzur. Tak mau letak juga. Sebab apa? Sebab mari tiap-tiap bulan. Dah awak tak boleh bertugas dah. Letaklah jawatan imam. Saya bukan tak mau bertugas. Sebab saya uzur. Letaklah. Tak mau letak sebab duit masuk tiap-tiap bulan ni. Ada seumpama tu? Tak ada. Jadi dulunya 300 lah silap. Ni bukan tu imam masjid bergaji untuk elang. Ada satu ustaz dia pergi tegur ke tok imam. Dia kata tok imam hak gaji 300 tu tok imam tak ambil lah. Ambil tu gaji akhirat lebih besar. 300 sebulan haji tak ambil lah. Ambil hak akhirat lebih besar. Ni 300 elang ni, elang 300 ni. Elang 300 ni boleh tu imam tu kurangkan sikit kerja dia. Tahun ni tunggu masjid, tinggal kerja. Tak apa dah, ada tambahan 300 kalau dulu. Ni bukan gaji ni elang. Jadi ustaz ni kata ke tu imam 300 tu imam tak sambil lah. Ambil akhirat. Tapi tu imam ni pandai. Tu imam pun kata ustaz ni ngajar sekolah. Sekolah ni 2,000 sebulan. Tak 2,000 sebulan tau. Ustaz tak ambil dah gaji 2,000 di sekolah tu. Ustaz ngajar tu akhirat. Ustaz ambil bekal akhirat lah. 2,000 tu hanya mana ustaz? Senyap ustaz tu. Dia ingat ke tu imam tu je boleh gaji 300, dah boleh 2,000.
Faham tak? Jadi besar itu jaga niat hati masing-masing. Kan? Sama juga orang yang duduk sahabat, ialah bab mandi jenazah, kapal, sembahyang ke bumi tu. Kalau ni kalau bandar kan, dia pakai pakej kan. Kau kapung ni ada pakej kau? Kau kapung ni? Aku bandar dia pakai pakej. Pakej tu tak tahulah berbentuk tu macam mana perniagaan ke tidak. Tapi hakikatnya memandikan jenazah ada duit 50 riyal ke. Kapang, sembahyang, kami semuanya ada duit belaka. Itu semua kerja akhirat, kerja fardu kifayah. Kerja wajib tu, bukan kerja sunat. Tapi sekarang ni semuanya duit belaka. Lepas tu macam mana yang memandikan mayat ni? Kerana duit, kerana Allah ke kerana duit? Dia mari nak mandikan mayat keluarga kita, kita tanya dia. Awak ni mari mandi mayat arwah keluarga saya ni kerana Allah ke kerana duit ya? Tanya dia molek. Dia ambil barang, mau mandi sendiri, ngigar gitu. Dah. Duit belaka tu. Dia tinggal kerjaan dia sampai dok kerja dah. Sebab apa? Nak tupu pada mandi jenazah sekarang ni. Bukan zaman dulu ni satu keluarga ada satu tukang mandi, tak payah panggil orang lain dah. Ni tukang mandi seorang. Hak dia khidmatnya sedaerah, bukan sekampung. Orang dulu tukang mandi satu keluarga ada satu tukang mandi kalau dahulu. Sekarang ni satu kampung pun tak ada kadang-kadang. Dia tukang mandi satu daerah, dia belaka. Pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Sebab apa? Orang lain ni tak pandai nak mandi jenazah, sebab orang lain ni tak pandai nak mandi wajib. Kan? Orang yang tak pandai mandi jenazah adalah orang yang tak pandai mandi wajib. Orang tak pandai mandi wajib, tak pandai mandi jenazah. Faham tak? Sebab mandi jenazah dengan mandi wajib sama je, perata air. Ke lain? Mandi jenazah dengan mandi wajib tak sama? Sama. Bahkan mudah mandi jenazah lagi daripada mandi wajib. Mandi jenazah tak wajib niat. Mandi wajib kita kena niat saja aku mengangkat adab besar. Mana mudah? Mudah mandi mayat. Tiba-tiba mandi mayat tak pandai, mana orang kita tak pandai mandi wajib. Gitu. Kerana jadi seorang yang tukang mandi, kadang-kadang dia tengah mandi tu, telefon mari. Telefon mari. Tak sudah lagi ke, tak siap lagi ke, tempat lain nak tunggu dia. Betul ni kadang-kadang dia memandikan jenazah tu agak kelang kabut. Mana kalau kita kata tak cermat. Kalau aurah terbuka, peha terbuka, dia dah tutup pun. Sebab apa? Dia nak cepat ni. Ni telefon dah panggil. Kerana kita orang Kelantan, dia mandi jenazah cermat. Saya ngaji pondok dulu, kalau kita sapa di rumah arwah, baru nak mandi, dijanji time ni bila kita tepat dah time. Kita pergi baru je start mandi. Kalau kita ada pergi dengan motor diri, kita balik lah. Lambat nak sudah. Tapi kalau kok teranung kita, tersapa baru je mandi, tak ada kita paling belakang, naik. Sebab apa? Express. Cepat. Kelantan tak mahal, Terengganu mahal, bukan. Kelantan dia cermat, dia gosok cermat, dia nak pusing pun cermat. Kita ni dah telefon duk panggil ni, dia pun gosok pun cepat, pusing pun cepat. Lepas tu akak buh atas kain nak kapang pun cepat. Kayak gini nak cepat, dia pakai lambung je kayak gini kali. Sesama dia, okey, sambung. Piu, ambil. Sudah. Gitu kali. Ya. Pernah sekali orang Kelantan, dia kata orang Terengganu ni ngasau. Dia kata, dia tengok dia orang Kelantan, mari Terengganu arwah dia keluarga dia meninggal. Dia pun tengoklah cara memandikan jenazah tempat kita. Dia kata orang Terengganu ni mandi jenazah ngasau tidak hormat jenazah. Dia buh gitu no. Cepat. Dah tak ni lah. Tapi nak ceritanya, di mandi tu ada allowance. Lepas tu nak kata orang ni, sebab ditupu masa dia uruskan jenazah. Untuk kehidupan dia, kita bagi allowance. Hak pakej dia tu niat kerana berniaga apa tu, dia ingat Tuhan lah. Tak, dia ingat Tuhan lah tu. Kita boleh kata apa bab niat orang ni. Cuma nak ceritanya, bab hati ni kerana Allah, kerana lain ni, dia akan turun naik. Turun naik ni kita kena ngaji molek. Ni ngaji ilmu agama.
Untuk memastikan kita beragama yang sebenar, bukan hanya zahir je comel, hati tak comel. Itu dia panggil nifak. Zahir kita comel, syariat zahir kita jaga, syariat hati kita tak jaga. Orang yang panggil orang nifak, orang yang berpura-pura agama, berpura-pura taat, tapi hakikat hatinya bukan kerana Allah. Yang panggil orang yang berpura-pura, orang yang bermuka-muka, orang bukan ada agama yang sebenar. Sebab dia hanya jaga zahir, comel, terkening zahir, tapi hati jaga kedok. Lillahi ta'ala jaga kedok. Kerana Allah solid ke kerana dunia, kerana harta, kerana kemuliaan, kerana kedudukan, dia ada campur aduk. Campur tu kena jaga. Kerana Allah, dunia ni dorong. Dunia ni apa? Cubaan dunia, godaan dunia. Dengan duit, dengan gaji, dengan imbuhan, dengan allowance, dengan sanjungan, dengan pujian, ni semua dunia ni. Ini semua godaan mereka. Sebab tu seseorang tu dia kata, kita orang kampung lah. Kita orang kampung ni, kalau kata ngaji tauhid, ngaji betul-benar, biar kemah pegangan kita dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah solid dah, tak apa dah tak ngaji pun. Sebab sejalan je bab pegang, tapi kena kemah molek. Ngaji bab fiqh pun serang tak apa dah. Ngaji bab hati tasawuf ni serang se-straight kita ngaji, faham dah kitanya. Sifat mazmumah kita faham dah, sifat mahmudah kita faham dah. Walaupun faham, walaupun reti molek pun kena ngaji semua sampai ke bila-bila. Faham tak? Sebab bila kita ngaji pegangan, kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak gerak dah. Kita tahu ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah Mu'tazilah yang terpesong. Bila nyata bagi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nyata bagi kita akidah yang terpesong, kita tak akan pergi dah kepada akidah yang terpesong. Solid kita akan pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak gerak dah. Bila kita tengok dalam bab fiqh, dalam bab fiqh kita ngaji bab taharah, bab wuduk ke bab mandi wajib, kita ngaji, kita akan jaga, tak berubah dah. Kita ngaji bab rukun solat, syarat bagi tiap-tiap rukun solat, kita faham, kita kemah dah, kita akan berubah dah, tak berubah dah. Maka sekali ngaji cukup. Tapi kalau bab hati, kemah kita pengertian riak, kemah kita pengertian ikhlas, tapi kita amalan tukar ganti. Ikhlas riak, ikhlas riak, ikhlas riak, dia akan tukar ganti. Faham tak? Hak mereka, kita ngaji bab wuduk, syarat wuduk, takkan hari ni nak buat wuduk pasal salah hari ni. No. Bab rukun, hari ni nak terah baca Fatihah hak jenis baca salah hari ni sekali. Nak terah baca tahiyat hak salah terus sekali nak terah. Nak niat pasal salah sekali. Ada balas tu? Dak. Dan kita kemah dak ilmu fiqh, kita tak akan berubah dak amalan kita. Tapi hati, ilmu berkaitan dengan hati. Walaupun kita kemah alim macam mana pun ilmu tasawuf, bukan semudah tu kita nak beramal dengan ilmu tasawuf. Nak kekalkan keikhlasan, nak pastikan tidak ada riak di hati kita. Ini cerita bab ikhlas dengan riak je ni. Bab hati ni banyak perkara lagi, dengan tawakulnya, dengan syukurnya, dengan sabarnya, dengan redanya, dengan zuhudnya. Tu semua wajib dah ke tu, bukan sunat-sunat. Riak dah sebesar ujub, takabur, hasad, hubur dunia, hubur jah. Benda ni apa lagi? Hak sifat-sifat yang mazmumah tu. Banyak perkara lagi. Ini cuma kita fokus kepada ikhlas wa amalkan Allah, riak wa amalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengekali sifat riak bukan tak tahu riak tu haram. Orang yang mengekali sifat takabur bukan tak tahu takabur tu haram. Maklum belaka tadi lah. Bukan setakat haram, bukan setakat dosa besar, semua kita maklum. Takabur, sifat azazil, sifat iblis laknatullah, semua orang maklum. Tapi kita nak beramal, nak buang sifat takabur, tu kena mujahadah. Kadang-kadang buang dah pun, oleh kerana kita dah sebati dengan takabur ni, dia akan datang balik sifat yang kita beradab. Sebab tu dia antara maksiat yang sukar kita nak tinggal, maksiat yang diadatkan. Di antara maksiat yang sukar kita nak tinggal adalah maksiat yang diadatkan. Hak memang gitulah selama-lamanya. Selama-lama kita ni riak, selama-lama kita ni takabur, hak ni payah kita nak tinggal. Memang kita reti dah, riak neraka, takabur neraka,
Fabisa maswal mutakabbirin. Seberat-berat, seteruk-teruk tempat kembali dan neraka bagi orang yang takabur. Kita tahu. Tapi oleh kerana takabur ni beradab dah, sebati dah, paling sukar untuk kita buang. Ialah kadang-kadang takabur kita terdidik daripada awal lagi. Terdidik daripada awal lagi takabur kita ni. Kadang-kadang kita kecil-kecil tengok dah mak ayah kita, cakapnya sombong. Keluarga kita siapa? Mereka siapa? Mak ayah kita cakap. Siapa kita besar sikit, mak ayah kita ajar pula kita. Mu ingat molek. Mu anak siapa? Mu nyawa komen? Kita keturunan lebih kita keturunan orang pakak kita keturunan orang kaya Jaga molek keturunan kita. Jangan buat rendah dengan orang. Jangan buat komen dengan orang. Dididik dengan sifat iblis oleh mak ayah. Jadi bila kita balik, beradab dengan sifat takabur. Bila kemudian kita nak buang sifat takabur, maksiat yang sudah diadabkan, ini di antara perkara yang sangat sukar, yang perlu pada mujahadah, yang mana ilmu bahati tasawuf dia memang kena belajar semua. Walaupun kita kemah dah, faham molek dah, kena ulang-ulang semua ilmu berkaitan dengan hati. Sebab hati kita ni berbalik-balik. Kan tak? Sebab tu hati ni bahasa dia panggil qalbun. Sebab apa hati ni dipanggil qalbun dalam bahasa Arab? Litaqallubiha, kerana dia pusing. Gitu gini. Kan hati kita kan? Tetap sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini ada. Jadi ikhlas riak ni dia tukar hati. Hak tukar hati ni panggil apa ni? Bercampur antara kerana Allah dan bercampur dengan kerana selain dari Allah. Jadi pandangan hak utamanya pandangan Imam Ghazali, tengok manakah dorongan hak utama. Jadi kira-kira kita ni hak nombor 2, tak masuk lagi nombor 3, nombor 4. Lepas tu kita mungkin